Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana terdiri daripada masyarakat berbilang kaum. Kaum-kaum utama seperti Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan sebagainya dapat hidup dalam keadaan harmoni. Banyak negara di dunia menjadikan Malaysia sebagai negara yang patut dicontohi kerana masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman walaupun berbilang bangsa, agama dan budaya. Sebagai rakyat Malaysia, bagaimanakah anda menunjukkan semangat cinta akan negara? Melalui dengan hormatnya lagu negaraku. Contohnya, masa lagu negaraku dinyanyikan, kita daripada sekolah lagi memang dah diajar untuk berdiri semasa himpunan ketika nyanyian lagu negaraku sebagai tanda menghormati lagu kebangsaan iaitu lagu negaraku. Apa yang buat sekarang? Jangan kongsikan dulu sebab kita tidak tahu berita ini adalah berita palsu atau berita benar. Kenapa kita perlu menghentikan tindakan penyebaran berita palsu? Penularan berita palsu bukan fenomena baru, tetapi kesannya dapat dilihat lebih jelas pada era COVID-19. Ini merupakan contoh-contoh berita palsu berkenaan dengan isu pergaulan dan wabak COVID-19. Kesan penyebaran berita palsu adalah perpaduan antara kaum boleh terjejas. Penyebaran berita palsu akan memberi impak negatif kepada minda masyarakat yang menyebabkan akan mudah panik dan menyerahkan kumpulan tertentu berdasarkan andaian. Selain itu, isu pergaulan akan wujud serta keharmonian dan kesejahteraan hidup akan dijejaskan. Sebaran penyebaran berita palsu akan didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesesaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 Malaysia atau penjara setahun. Kita boleh melayani dan membuat sebenarnya dokumen untuk menyematkan kesahihan berita tersebut. Kota sebenarnya dokumen yang dibangunkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC merupakan sebuah pusat sehenti bagi rakyat Malaysia untuk menyemat sebelum berkongsi berita yang tidak ditentukan kesahihannya, yang diterima secara dalam talian melalui platform media sosial, perkhidmatan mesej segera, blog, laman sesawat. Adakah anda bersetuju bahawa rakyat yang bersatu padu merupakan salah satu cara untuk menunjukkan semangat cinta akan negara dan kenapa? Ya, saya bersetuju. Perpaduan rakyat yang bersatu padu merupakan salah satu cara untuk menunjukkan semangat cinta akan negara. Yang mana kita tahu kan Malaysia ni terdiri daripada berbagai bangsa, berbagai agama, budaya. So setiap agama, setiap budaya itu memainkan peranan penting dalam membentuk suatu perpaduan kaum. Macam kita tengok jari kita, tengok jari. So setiap jari ni ada tingginya berbeza. Tak ada manusia yang ada jari sama je. So itulah melambang kita punya perpaduan. Ada kekurangan, ada kelebihan setiap kaum tu. So kita terapkan bila kita gabungkan, jadilah satu perpaduan bagi negara Malaysia. Berikut merupakan pelibatan dan bantuan rakyat dalam mengekang COVID-19 ini. Sekali ialah penglibatan dan bantuan rakyat untuk membuat peralatan perlindungan diri iaitu PPE untuk petugas barisan hadapan. Seperti yang kita sedia maklum, kebanyakan hospital di seluruh negara ini mengalami sumber kekurangan peralatan perlindungan diri iaitu PPE yang wajib digunakan oleh semua petugas barisan hadapan ketika mengendalikan kes COVID-19. Lebih sedia lagi, ada pihak hospital yang menjahit sendiri PPE, ada yang menggunakan plastik atau beg sampah sebagai alat perlindungan diri. Perjuangan mengekang COVID-19 ini secara tidak langsung menjadi tanggungjawab rakyat di negara ini. Sebuah gerakan yang dilancarkan oleh sekumpulan anak yatim dan asnaf di rumah pengasih warga prihatin di Kajar Selangor memanfaatkan masa lapang mereka sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan pada 17 Mac yang lalu dengan membuat PPE. Pembuatan do it yourself tidak semestinya dilakukan secara sambil lewa. Sebaliknya, ia menuruti kaedah pembuatan yang diperakui sebagai amalan pengeluaran yang baik. Malah, barang-barang yang digunakan pula adalah 2 kali tebal dan kukuh dari
pasaran yang ditempah khas oleh kilang. Ini menunjukkan bahawa rakyat tempatan menunjukkan sikap cinta akan negara dengan menggunakan barang yang berkualiti bagi menghasilkan PPE kepada petugas barisan hadapan. Seterusnya adalah kempen #KitaJagaKita. Kempen ini adalah satu inisiatif rakyat untuk mengumpulkan badan bukan kerajaan dan individu bagi membantu golongan yang memerlukan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini dijalankan. Laman sesawang #KitaJagaKita ini turut menyenaraikan beberapa NGO dan beberapa kumpulan komuniti seperti Mercy Malaysia, Women's Aid Organisation iaitu WAO dan lain-lain. Sebagai contoh, usahawan selebriti seperti Vivi Yusof dan suaminya Fazza Anwar menjalankan kempen bantuan amal iaitu FV COVID-19 Support Fund yang mengumpulkan dana bagi disalurkan kepada hospital yang merawat pesakit COVID-19. Kempen ini berjaya meraih sebanyak RM214,248 dalam tempoh masa 24 jam seramai 5,542 penderma. Ini menunjukkan rakyat Malaysia menanam sikap cinta akan negara dengan menyertai kempen ini bagi menghulurkan bantuan kepada hospital yang merawat pesakit COVID-19. Seterusnya adalah #SiswaJagaSiswa. Inisiatif ini dilakukan oleh bekas Menteri Pendidikan Malaysia iaitu Dr. Mazli Malik yang melancarkan tabung khas pembiayaan orang ramai. Inisiatif ini berhasil apabila beliau dihubungi oleh ramai pihak susulan tindakan KPT iaitu Kementerian Pengajian Tinggi yang menangguhkan kemasukan pelajar IPT di saat akhir. Namun, segala kepayahan itu mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat dari seluruh negara yang bangkit untuk membantu rakan pelajar yang terjejas. Sampai dengan #SiswaJagaSiswa, laman media sosial Twitter dibanjiri dengan tawaran bantuan oleh anggota masyarakat seperti tempat tinggal sementara, makanan dan tidak kurang juga RM1. Pendakwah terkenal iaitu Ustaz Abid Liu juga menawarkan bantuan dengan menyewakan bas untuk menghantar pulang pelajar-pelajar ke rumah masing-masing menerusi postingnya di Facebook. Di sini kita dapat lihat segala bantuan yang disalurkan oleh rakyat dapat menanam sikap perpaduan antara satu sama lain serta menyemai sikap cinta akan negara dengan bekerjasama antara satu sama lain dalam memerangi krisis COVID-19 ini. Bersama kita pasti menang. Pada pendapat anda, kenapa semangat cinta akan negara adalah penting untuk sesebuah negara? Perpaduan adalah amat penting untuk sebuah negara supaya peristiwa seperti 13 Mei tidak akan berlaku lagi, iaitu perusahaan kaum yang memang penting dan kita juga sentiasa mengamalkan hubungan yang harmoni dan cinta akan negara kita supaya lebih maju dan menyumbangkan kepada ekonomi. Dengan ini, apakah usaha yang boleh dilakukan untuk menyemaikan semangat cinta akan negara dalam kalangan rakyat? Bab kata pepatah, melentur bulu biarlah dari lengkungnya. Saya rasa pendidikan amat penting untuk sesebuah negara disebabkan kalau semua rakyat telah dididik dari kecil lagi, jadi semua orang boleh menyemaikan semangat cinta akan negara dalam diri sendiri. Melalui kempen pembudayaan norma baru, masyarakat perlu kekal bebas daripada COVID-19 dengan garis panduan yang telah dikongsi pihak berkuasa. Paling penting, pakai pelitup muka, penjarakan fizikal dan amalan kebersihan diri. Saya ingin membahas tentang SOP. Okey, apa itu SOP? SOP is stand for Standard Operating Procedure. SOP ni bukan sesuatu yang asing untuk kita. Di mana kita pergi mesti ada SOP-nya tersendiri yang perlu kita patuhi. Pendek kata, SOP ni adalah satu peraturan yang perlu kita patuhi untuk memudahkan tugas seperti mana kita tengah alami sekarang, iaitu negara kita telah pun dilanda satu wabak, iaitu wabak COVID-19. Bukannya negara kita saja tapi malahan satu dunia mengalami
menangani wabak ini. Jadi pihak kerajaan maupun pihak KKM sendiri telah mengeluarkan satu SOP bagi mengelakkan ataupun mencegah penularan COVID-19 ini. Okey, apa pula SOP yang perlu kita patuhi semasa wabak COVID-19 ni? Okey, yang pertama adalah penjarakan sosial. Okay, kita perlu menjarakkan diri kita antara individu yang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Kita juga perlu elakkan bersentuhan dengan orang. Rasanya tak perlu kot untuk bersalaman. Kalau jumpa orang, hanya perlu buat macam ni, kira tanda hormat kita untuk mengelakkan kita daripada bersalaman dengan individu tersebut. Dan kita juga perlu elakkan 3S ni. Apa itu 3S? 3S ini adalah sesak, sempit dan sembang dekat. Jadi, apa SOP seterusnya? SOP seterusnya adalah memakai penutup muka. Jadi, semua orang diwajibkan memakai penutup muka di mana-mana sahaja anda berada, kecuali ada kecualinya, iaitu sewaktu di tempat kediaman sendiri, waktu makan dan waktu melakukan aktiviti sukan. Seterusnya adalah pemeriksaan suhu badan. Setiap organisasi, setiap kedai, sekolah, universiti dan mana-mana sahaja perlu menyediakan satu alat untuk pemeriksaan suhu badan. Sekiranya seseorang individu suhu badannya lebih daripada 30 darjah Celsius, ia tidak dibenarkan untuk memasuki tempat tersebut kerana simptom bagi COVID-19 adalah salah satunya adalah suhu badan yang tinggi. Disebabkan oleh itu, ini adalah satu langkah yang kerajaan dan KKM buat untuk mengelakkan penularan COVID-19 ini. Ingat, kita jaga kita belum menang. Dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini, apakah yang telah anda lakukan sebagai tanda cinta akan negara? Dengan mengikuti segala arahan dan SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebab bagi saya, pematuhan seseorang ke atas SOP itu merupakan tanggungjawab individu, bukan tanggungjawab orang lain, tapi individu sendiri kena bertanggungjawab. Sebab bila kita bertanggungjawab terhadap diri kita, terhadap persekitaran kita tentang pandemik COVID ni, so secara tidak langsung dapat memberi macam sumbangan. Kita macam menghargai pengorbanan frontliner, and then dari situ menunjukkan kita ni sikap kita cinta akan negara. Maksudnya kita walaupun kita ni bukannya doktor, bukannya barisan hadapan nak memperjuangkan dekat bagi hadapan, so kita ni sebagai rakyat, kita ada sumbangan kita ada dengan cara kita patuhi SOP, kita ikut segala perintah kerajaan. So dengan cara tu kita dapat macam mendidik semangat daripada dalam, semangat cinta akan negara.